Okay, the topic for the first chapter, Form 4. Okay, Syafiq tengah tempat kan? Ya. Alright. So this is the first chapter in mathematics, Form 4, quadratic functions and equations in one variable. Alright. First of all, before I start, I want to ask you about something. Saya nak tanya sama ada Syafiq ada main sukan tak? Ada? Main sukan apa? Mana? Memanah. Wow, good. Ada main bola sepak tak? Tak ada. Tadi tak ada. Pingpong ke, badminton ke? Main je. Tapi tak main macam biasa lah. pandang. Okay, main biasa lah. Mana tidak wakil sekolah, tak ada apa lah. Main biasa. Okay. Satu perkara yang saya nak tanya kan. Kalau kita tendang bola kan. Kalau kita tendang bola sepak lah. Ataupun memanah pun boleh jugalah. Katakanlah saya cerita pasal bola sepak. Kalau lah Syafiq tendang bola. Ini bola kita tendang dia akan naik kan. So, apabila dia naik tu, dia akan terus naik macam tu ke? Ataupun dia akan naik, kemudian dia terus jatuh begitu? Ataupun dia akan naik, kemudian dia akan jatuh dan melengkung macam ni? Yang warna merah, yang melengkung. Yang melengkung tu. Yang melengkung tu. Macam tu lah juga. Semua benda pun, kalau baling lembing pun kan, macam tu jugalah rupanya. Bila kita baling ke atas, dia akan jatuh semula. Kalau kita lontar peluru kan, suka lontar peluru, macam tu juga. Disebabkan kita ada graviti. Sebab kita punya bumi ni ada daya graviti. Jadi kita baling ke atas, dia akan turun bawah balik. Okay. Sekarang ni bentuk yang sebegini warna merah ni, ini sangat-sangat sangat-sangat dekat dengan fungsi ataupun quadratic function. Sangat-sangat sangat-sangat dekat dengan bentuk fungsi quadratic function. I can describe this red line in quadratic function. Okay. Can be described in quadratic function. Okay, fungsi untuk garisan merah tu. Okay, bola definitely dia tak akan naik dan jatuh berdebak macam tu saja. Dia akan ada dalam fizik kita panggil sebagai projectile. Okay, projectile. Begitulah juga dengan quadratic function. Okay, untuk this chapter, what will you learn? Okay, by the end of this module, you will be able to, one thing, tell apart between expression, function and equation. Okay, nampak macam sama. Kita akan sebut quadratic expression, quadratic function, quadratic equation. They look almost the same, but there are some differences. Okay, between expression, function and equation. You will learn that later on. Okay, lagi. Describe quadratic expressions, quadratic functions and quadratic equations. Okay. First, mula sekali kita akan dapat membezakan expression, function and equation. Kemudian kita boleh describe, kita akan boleh menceritakan apa itu quadratic expression, quadratic function and quadratic equations. Okay. Next, understand the characteristics of quadratic functions and their graph. Okay, dalam topik ni kita akan tengok graf juga. Graf untuk quadratic function. Yang bentuk yang macam tadi tu. Macam ini pun ada. Macam yang muka sedih ada. Ini muka sedih lah kalau ini hidung kan. Ya, ini muka senyum, sorry. Ini pula muka sedih. Kalau ini hidung, ini mulut. Macam itulah. Muka sedih ataupun muka senyum. Sad face or smiley face. And that is the characteristic of quadratic function graph. Sketch graph of quadratic function. Okay, kita akan melukis ataupun melakar graf untuk quadratic function. Determine the roots. Okay, the roots of quadratic equation. Okay, Syafiq tahu tak roots tu apa dia? Roots. Roots tu apa dia? Untuk quadratic equation. Apa tu?
Yang macam bagi tu. Yalah, kata kalau kedua tambah 2x tambah 1. Ini kita boleh factorizekan dia kalau kita akan cari nilai x. Root sebenarnya nilai x lah. Nilai x. 2 nilai x contohnya. Itulah roots. Okay. Boleh. Okay. Lagipun topik ni dah belajar kat sekolah kan? Dah. Belajar kan? Okay. Tak ada, kita cuba perkuatkan lagi apa yang kita dah pun faham. Sekejap ya. Panas lagi sini. Okay, and then apply the knowledge about quadratic expression, function, and equation on real world problems. Okay, let's start. Okay, kita nak tengok dulu perbezaan di antara expression, function, and equations. Okay, first. Hold on sekejap. Let me make some correction. Never mind. Okay. Ignore these two first. The bottom two ignore. Just take a look at the first one. Okay. X squared minus 3. This is a quadratic expression. Okay. X squared minus 3. Now, a function is fx equal to x squared minus 3. As you can see, x squared minus 3 is the same. Okay. Yes. Dalam expression ni, dia tidak ada fx sama juga. Dalam function dia ada. Dia ada tanda sama juga dengan fx. Equation pun looks... Alamak. Silap ni. Okay, never mind lah. Saya bayangkan semua lah sekali. Okay. Equation pula, x squared minus 3 equal to 0. Ataupun equal to something else. So, this is equation. Okay. Okay. Boleh faham tak kenapa expression ni dengan function dan equation berbeza? Tengok yang kedua. Saya ada expression 3m kuasa 2, quadratic expression ni, 3m squared minus 2m plus 5. And I have the same expression again. 3m squared minus 2m plus 5, but I have fx equal to. This is called a function. And this, the right one is called an equation. 3m squared minus 2m plus 5 still, but it's equal to 0. Whenever we have an equal sign with a number on the right, that is an equation. Okay. And the last one, similarly, minus 5a squared plus 4a minus 5. This is an expression because there is no equal sign. Tidak ada tanda sama juga. Bila tidak ada tanda sama juga, kita panggil itu sebagai expression. Okay. Dan ini pula fungsi bila ada fx. Kadang-kadang kita guna gx tau. Kadang-kadang kita boleh juga guna gx. Ini pun function juga. As long as it has this format. Gx, hx ke, okay, fx ke. Tapi selalunya orang guna fx. Bila kita nak menceritakan dua fungsi yang berbeza, two different functions, then we can use fx, gx, hx and so on. And this is an equation. And from here you can see that there is only one variable. Okay. For example, this one, I have only one variable there. X. Variable. Variable. Variable means that... sekejap, bagi saya betulkan. Dia pun boleh ubah. Dia boleh berubah-ubah nilai dia. Kita kadang-kadang kita guna X. Kadang-kadang kita guna M. Kadang-kadang kita guna A. Apa saja simbol ataupun huruf kita boleh guna untuk variable. Okay, ada apa soalan tak sini? Yang function equation nanti cikgu akan terangkan lepas ni. Apa dia, sorry? Cikgu akan terangkan lepas ni. Pasal function, equation ni semua pasti cikgu terangkan sesuatu kan? Yes. Ada lagi. Ini baru pengenalan baru. Okay. Then, okay. What is quadratic expression in one variable? Okay, the first thing is that has only one unknown. One variable. Ada satu saja. Okay, ada one unknown ataupun variable. Hanya ada satu. Kalau ada dua tu maknanya dia bukan one variable lah. Maknanya ada dua variable. Okay, next thing is that the power of that variable are whole numbers. Whole numbers only, and the highest power is 2. Okay, whole numbers ni maknanya nombor bulat lah. Whole numbers ni nombor bulat, nombor yang kita boleh kira. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Bukan nombor negatif 1, negatif 2, bukan nombor yang kita boleh mengira. Itu dia whole number. Okey, contoh. Dalam kotak ni saya tulis ni ialah quadratic expression in one variable. Kenapa? Sebab dia ada satu saja variable. Okey. Dan juga dia punya power dia punya index dia maksimum 2 saja. Ada 2 tu. Dia ada 2 Okey. 2 atau 1 atau kosong. Yang selain daripada tu tidak boleh diterima. Yang kedua ni pun juga quadratic expression in one variable. Sebab ada satu saja variable. Dan dia ada kuasa 2 di sini. Di sini kuasa 1 tau. Bila dia tak ada apa-apa nombor di atas dia. Dia kosong saja kat sini. Tak ada apa-apa dia tulis kat sini kan. Bermakna itu adalah kuasa 1. Okay, sama juga dengan yang ketiga ni. Minus 5a squared. Plus 4a minus 5. Okey, ada satu saja variable, tak ada huruf b Ada satu saja dan dia punya power dia sampai ke ada 2. Ada 2. Alright. Kemudian kita tengoklah contoh yang bukan quadratic expression in one variable, okey? Not. Okay, the one in this box is not quadratic expression in one variable. Okay, take a look at this. Kenapa dia bukan? Kenapa dia bukan quadratic expression? Sebab dia sebab ada kuasa 3 situ. Dia bukan quadratic. Dia kena ada 2 saja, sampai 2. Okey. So ini bukan. Yang nombor 2 ni pun bukan. Yang nombor 2 ni boleh ubah. Sebab ada 2 pun boleh ubah. Ada 2 variables. So dia bukan quadratic in one expression. Yang ketiga ni pun bukan quadratic expression in one variable. Dia ada satu variable saja, ada AA. Tapi masalahnya apa dia? Sini ada 2. Dia ada square root. Exactly. Bila ada square root saja, this is not a quadratic expression. Quadratic expression kena ada kuasa 2, 1 ataupun kosong kita boleh kata. Macam 5 sini. 5 ni sebenarnya kita boleh sebut A kuasa kosong. A kuasa kosong kat situ. Disebabkan A kuasa kosong tu bersama dengan 1. Jadi tak perlu kita tulis pun. Okay, 2 atau 1 sajalah. Kosong pun boleh kita sebut juga. Yang keempat ni bukan quadratic expression. Sebab apa rasanya? Sebab dia tak ada kuasa 2. Dia kuasa 1 saja. Ini yang kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai linear expression. Ini kita panggil sebagai linear expression. Bukan quadratic expression, tapi linear. Okay, linear expression. Okay, ada soalan tak apa-apa? Syafiq? Tak ada. Tak ada Okay, ini masih pengenalan lagi. Okay, general form of a quadratic expression in one variable. General form dia sebegini. Pernah nampak tak ni? Pernah nampak tak expression ni? General expression ni? Pernah. Pernah kan? Okay. Dia ada kuasa 2. Kuasa 1. Okay. Ada satu saja dia punya variable dia. X saja. Kemudian pada X tu dia ada yang kita panggil sebagai coefficient. A, B. A and B are coefficient. Sekejap. X is a variable. Satu nilai yang boleh berubah-ubah. A, B and C are constants. Okey, tetapi A tidak boleh bersamaan kosong. Kenapa A tak boleh bersamaan kosong? Okay. Kerana sekiranya kita ada A X kuasa 2 tambah B X tambah C, sekiranya A bersamaan kosong kan? Sekiranya A tu kosong. Kosong darab X kuasa 2 jadi berapa? Jadi kosong. Bermakna dia tidak ada apa kat sini tau. Dia tinggal BX tambah C saja. Jadi ini sudah jadi linear expression. Linear expression. So bukan lagi quadratic. Disebab itulah A tidak boleh bersamaan dengan kosong. Okay? A tidak boleh bersamaan kosong. Dia kena nilai lain. Nombor lain boleh tapi kosong tak boleh. Negatif pun boleh. Negatif 2, negatif 3 boleh semua.
Tetapi tak boleh kosong. Kalau kosong saja dia dah jadi linear expression. Okay. Dan A kita panggil sebagai coefficient. Coefficient of x squared. Dan B pula ialah coefficient of x. Okay. Coefficient ni maksudnya per kali lah. Mana kita darabkan A tu dengan x kuasa 2. Per kali. Kita darabkan coefficient of x ni maksudnya kita darabkan B tu dengan x. Dan C pula tu adalah kita panggil sebagai constant sajalah. Ataupun kadang-kadang kita panggil untuk fungsi untuk fungsi kita panggil y-intercept. Boleh juga y-intercept. Tapi untuk konteks expression kita jangan sebut y-intercept lah. Kita panggil dia sebagai constant sajalah. Okay, nanti kita akan belajar pasal y-intercept. Tapi bukan sekarang. Okey, seterusnya. Alright. Saya bagi contoh. 3x kuasa 2, 3x squared minus 5x plus 12. Kita dah ada general form dia, ax squared plus bx plus c. So, untuk contoh yang saya ceritakan ni, contoh satu ni, nilai a-nya iaitu perkali kepada x squared ialah 3. 3 ni. Alright, 3. Dan nilai b-nya pula berapa? 5. D bukan 5 D ialah negatif 5, exactly. Negatif 5. Dan C pula ialah 12. Okay, good. Okay, ini contoh yang kedua. Negatif 3x squared minus 5. A is? Negatif 3, good. B is? Negatif 5. B is not 5. That is C. C is negative 5. B is 0 and none. V is 0. Kosong. Dan C adalah negative 5. Okay, kita ambil ini sekali dengan dia punya sign dia. Kalau bukan negatif, kita tak payah bubuh sign apa-apa. Okay, seterusnya. Alright. Yang ketiga ni. Apa nilai A? Nilai A 9. 9. B? 1/5. 1/5, yeah. C? 1/5. 0. 0. Okay. 1/5, yeah. 1/5, yeah. That's how we say it in English. 1/5. 1/5. 1/5. Okay, the last one. Number 4. Nilai A berapa? Negative 6. Negative 6. Are you sure? Negative 6 A. No. A 0. A kosong, yes. B? B negative 6. Alright, good. C? 2. 2. Okay. But the problem is, in quadratic expression, A must not be 0, okay? So, this is not a quadratic expression. Okay? Okay. Not a quadratic equation. Quadratic equation. Jangan dulu. Okay. Okay, ya. Alright. Kita tengok contoh. Okay, kebanyakan contoh dan latihan yang saya ambil dalam slide saya ni, saya ambil terus dari buku teks. Buku teks yang you dapat tu, saya ambil terus daripada buku teks. Okay, contoh satu, example 1. Determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one variable. If not, justify your answer. Okay, take a look at it. This, yeah. A, 2x squared plus 5. Is this a quadratic expression in one variable? Yes, of course. Yeah. Yes. Yes, of course. Yes. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa 2. The power is 2. Okay, and dia tak ada benda yang lain pelik lah. Dia tak ada dua variable. There's only one variable. So yes. B is x cubed minus 6. So is this quadratic expression? No, of course not. No. Because the highest power is 3. It's 3. Okay, the highest power is 3. So it's not quadratic expression at all. This is what we call as polynomial. Now, C
3x squared, 3x squared plus 2y plus 1. Is this quadratic expression in one variable? No. 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 Sebab apa? Sebab dia ada dua variable. Dia ada y, ada x. Yes. So Yes, this is not. variables. There are two variables. So this is D- not. This is a quadratic expression, but not in one variable. This is two variables. Yes. Yes, variables. Oh, tekan lagi. D. Okay. 1/2 m squared. Yes. Yes. This is quadratic expression. Okay. Oh, sekali lagi silap. Okay, E. 2x squared minus 3 over x squared. I know. No. Sebab dia ada kat bawah ni. Yes. So, this is no. Variable x is a denominator. Kita tak mau sebagai denominator. Kita tak mau dia ada berada di bawah. X. Denominator di bawah. Denominator ni kat bawah. Atas tu kita panggil sebagai numerator. Ya warna biru. Ni kita panggil numerator. Numerator. Yang bawah ni kita panggil denominator. Okay. Kalau x tu sebagai numerator, then okay. Tapi bila dia di bawah saja, dia dah tak okay. Dia bukanlah quadratic expression dah. Alright. F. Yang F ni macam mana? For x2, no. No. Because a fractional power exists in x. Ini, setengah ni. Fractional power, kita tak mau. Kita nak satu atau dua saja. One or two only. So, bukan. Boleh fahamkan ni kan? Okay, kalau boleh faham, kita buat latihan. Latihan ni pun mudah saja, macam ni saja. Okay, latihan ni, self-active 1.1a is also taken from your textbook. Okay, taken from your textbook. Alright? Okay. Okay, alright. Okay, self-practice 1.1a. Saya ambil ni daripada buku teks. From your textbook. Okay, just take a look at the screen. And I want you to answer this. Okay. Determine, okay, question 1. Determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one variable. If not, justify your answer. Okay, A. Is this quadratic expression in one variable? Yes. Yes, okay, I just tick yes. Okay, B. No. No. Why? Because B has variable as Negative 2 as the power. power. Power negative 2. So we do not want power negative 2, yeah? Okay. What about C? Yes. Yes? Tapi dia ada Y dengan X ni. No. No. Okay. Okay, no No. Sebab there are two variables. Two variables. No. Okay. D. D. Yes. D, yes, of course. E. E is no. Because the power. The power is 3. The power 3 tak boleh. Okay, F. F is no. No. The reason? Because the power. Yeah, fractional power. Fractional power is not acceptable. Fractional power. Okay, G. No. No. Reason? Because the power is Denominator. Denominator. Yeah, denominator. Okay, good. H. H. Yes. Yes, yeah, p squared minus 1/2 p plus 3. So it's a quadratic expression in one variable. Okay, I. I is a bit tough for you.
I think no, because there's no power. This is actually yes. Yes. Yes, the reason being, okay, let me tell you. This is a bit outside of the scope, but it's okay. Ini maksud dia n darab dengan n minus 2. Maknanya kita kena darabkan kesemuanya. N darab n darab negatif 2. Ini maksudnya jadi apa? N power 2. N kuasa 2 tolak 2n. So, n kuasa 2 tolak 2n ni ialah quadratic expression in one variable, okay? Itu sebabnya kenapa expression ni memang quadratic expression. Okay, number 2. Determine the values of A, B and C for each of the following quadratic expression. So, for A, what is A? A 2. 2. B? B negative 5. C? C 1. Good. Okay, B. A is? A is 0. A 1. A is 1. B? A is 1. B is negative 2. Very good. Okay, C. A is 2. B? B is 0. Yes. C? 1. Good. Okay, D. A is negative 1 over 2. Yeah, 1/2, eh? 1/2, negative 1/2. B? 4. C? C is 0. 0, good. Okay, E? A is 1. 1. A is 2. 2? A is 2. A is not 2. A is? Negative 2. Oh, Negative. Dia berbalik eh? Dia berbuat terbalik. Dia sengaja buat terbalik. Remember that A is coefficient of x squared. A adalah perkali kepada x squared. X kuasa 2. So, A adalah negative 2. Negative 2. B? B is negative 1. Negative 1. Okay. C? C is 1. 1. Okay, good. F? A is 4. B? 0. C 0. C 0. Good. Okay, G? Okay, A is 1. Okay, B? B is 3 over 2. Good. C? Is negative 4. Negative 4. Very good. Okay, H? H. A is 1 over 3. Okay, 1/3. B? B is 0. C? C is negative 2. Good. Okay, this one tough one. Can you tell me the value of A? The value of A is 2. 2. 4. Okay, why don't you just multiply them over, okay? Kalau kita darabkan dia jadi berapa? Darabkan 2R darab dengan R. 2R multiplied by R becomes? Becomes 2R2. 2R power 2. 2R squared. Okay, and then 2R squared. 2R dengan minus 3. Negative 6. Negative A6 and don't forget R. R. Yes, because you are multiplying 2R dengan minus 3 kan. 2R times minus 3 becomes minus 6R. So now you can tell what is the value of A. A is 2. B? Is negative 6. Negative 6. C is? 0. 0. Okay, good. Alright, that's the exercise. Okay, let's move on. Okay. I have already explained to you what quadratic expression is. Okay, now we are talking about quadratic function. Tadi kita baru cakap pasal quadratic expression. Okay. Now we are talking. We want to cover quadratic function. So what is quadratic function?
Okay, kita dah cakap dah tadi, quadratic function ni dia ada bentuk dia fx. Okay, yang sebelah sini ni sama macam expression ax squared plus bx plus c, sama macam expression. The only different with function is sebab dia ada fx, sama juga. Sebab tu dia jadi function. Okay. Dan apabila kita melukis graf fx sama dengan quadratic expression ni, dia boleh dapat can have one of these two shapes. Ingat dah tadi masa saya cakap tadi, bila tenang bola dia bentuk macam ni kan? Itu adalah bentuk quadratic function graph. Quadratic function graph. So dia boleh ada bentuk macam ni, dua-dua ni. Sama ada kita panggil sebagai smiley face ataupun sad face. Kenapa disebut smiley face? Sebab kalau kita bubuh mata kan, mata dengan hidung kan. Jadi ini adalah smiley face lah, mulut orang. Okey. Sad face ni muka sedih lah. Okey. Kenapa dia boleh jadi smiley face? Kenapa dia boleh jadi sad face? Dia disebabkan oleh nilai A. A kita ni, A yang kita cakap tadi ni, coefficient of x squared ni tadi, perkali pada x squared ni, kalau A positif saja, ini maksudnya positif lah alamak. Positif. Bila A positif, dia akan jadi smiley face. Dan yang belah kanan ni, apabila A less than 0. A less than 0 meaning A is negative. Whenever A is negative, then you're gonna get sad face. Okay. Saya nak demonstrate sikit dengan menggunakan Desmos. Sekejap Saya nak masuk dalam satu website. Okay, website ni kalau boleh cuba main. Nama dia website ni apa dia? www.desmos. Mana dia? DES-MOS. Desmos calculator. Kat atas ni. Mungkin saya letakkan ni lah dekat dalam slide kita tadi ni. Saya letak kat situ. Okay. Nanti slide ni nanti saya akan bagi pada Syafi tau. Okay, pergi saja ke sorry. Masya-Allah. Pergi saja kepada website ni, kita boleh pergi, kita masuk Desmos. Okay. Saya nak letakkan fungsi kuadratik di dalam dekat sebelah kiri ni. Dekat belah kiri ni kita boleh bubuhkan fungsi kuadratik kita. Kita nak bubuh fungsi linear pun boleh. Apa-apa pun boleh sebenarnya. Tengok Boleh saya letak fx, okey, bersamaan dengan x kuasa 2. Nampak? Bila x kuasa 2 dia dah jadi muka senyum. Sebab dia punya perkali dia adalah positif. Kalau saya bubuh 2, nampak dia jadi macam tu. Bubuh 3 pun dia akan jadi muka senyum juga. 4 pun muka senyum juga. Okey. Cuba saya letakkan graf kedua. Fx bersamaan dengan negatif 2x kuasa 2. Tengok apa jadi. Dia dah jadi yang biru ni. Jadi muka sedih dah. Negatif. Kalau bubuh negatif 1 pun dia jadi muka sedih juga. Kalau saya bubuh negatif 1,5, negatif setengah pun dia jadi muka sedih juga. Asalkan dia negatif saja, dia akan jadi muka sedih. Okey. Ni Asal negatif saja dia akan jadi muka sedih. Sad face. Boboh lah berapa sekali nilai nombor kat sini, 10 ke, dia akan masih lagi sad face. Sekejap, saya off ni sekejap. Saya cuba tengok kalau saya bubuhkan nilai-nilai yang lain. Contohnya 4 kuasa 2 tambah 3x tolak 2. Dia masih lagi muka senyum. Asalkan nilai A dia positif. Kat bawah ni, kalau saya tambah lagi term dia, 3x plus 5 minus 3x plus 5. Okay, saya turn off.
dia akan jadi muka sedih juga. Ini warna biru ni. Disebabkan nilai A dia negatif. Sebab nilai A dia negatif, iaitu negatif 10 kat sini. Okey Syafi? Okay. Boleh faham? Faham. Okay, good. Kita berbalik kepada kita punya slide. Quartic function may have many to one relationship. Okay, pernah dengar tak many to one ni? Pernah dengar hubungan many to one. Ada satu kepada banyak kepada satu. Okay. Many to one relationship. Okay, kita tengok contoh. Consider function f(x) equal to x squared minus 4x plus 1. Okay. Kalaulah kita nak lukis graf, kita akan letakkan nilai dia. Katakanlah saya tulis beginilah Okey. Katakanlah saya ambil fungsi tu fx is equal to fx is equal to x squared minus 4x plus 1. Katakanlah x bersama dengan kosong. Bermakna f kosong bersama dengan apa dia? Kosong kuasa 2 tolak 4 darab kosong tambah 1. Jadi berapa ni? Jadi berapa ni artinya? Jadi 1. Jadi 1. Kalau x bersama dengan 1 pula. X bersama dengan 1. Saya gantikan nilai x ni dengan 1. Saya gantikan nilai x tu dengan 1. Saya letak 1 situ. Bermakna 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1 tambah 1. Rasa-rasanya berapa ni? Sekejap, saya padam ni dulu. Boleh kira tak dalam kepala? Boleh. Tak apa. 1 kuasa 2 bersama tak. 1 kuasa 2 bersama 1. Kemudian negatif 4 darab 1 jadi negatif 4 tambah 1. 1 tolak 4 tambah 1 jadi 4. negatif 2. Negatif 2. Cuba tengok betul-betul. Okey, saya ulang balik 1 tolak 4 tambah 1. Okey, 1 tolak 4 jadi berapa? 1 tolak 4 jadi negatif 3. Negatif 3 kan? Negatif 3 tambah 1 jadi? Negatif 2. Negatif 2. Ya. Negatif 2 jawapan dia. Okey. Kalau F2 pula sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 1. Jadi berapa? Okey, 4 kuasa 2 jadi 2 kuasa 2 jadi apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 jadi 2 kuasa 4. 4 tolak 4 darab 2 jadi apa? 8. 8 tambah 1. Jadi berapa ni? 4 tolak 8 jadi negatif 4. Negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3. negatif 3. Yes. Okey. Okey, saya nak buat lagi. Saya bubuh dekat sini pula lah. F3. F3 bersama dengan 3 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 3 tambah 1. Jadi berapa ni? 3 kuasa 2 berapa? 9. 9. 4 darab 3 12. tambah 1. Jadi berapa ni? Negatif 2. Negatif 2. Okey. Saya nak satu je lagi. F4 pula. Bersama dengan 4 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 4 tambah 1. Okey, 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2 16. 16. Tolak 4 darab 4 berapa? 16. Tambah 1. Jadi berapa ni? Jadi 16 jadi 1. Jadi 1. Okey? Okey, bila kita dah dapat tu, maknanya kita boleh letakkan jadual dekat sini. Nampak ni? Saya letakkan nilai x dia kosong. Kalau x kosong, fx 1. Seperti mana yang kita dah kira tadi kat sini. Okey. Bila fx bersama 1, fx dia bersama dengan negatif 2. Seperti mana kita dapat kat sini tadi. Okay, next.
X kuasa 2, X bersama dengan 2, fx jadi negatif 3. Kita kira ke sini tadi. Bila X bersama dengan 3, kita dapat negatif 2. Dan bila X bersama dengan 4, fx dapat 1. Dan saya akan lukiskan graf. Kita letakkan point, setiap point dia, koordinat dia. Cuba tengok. Kita letak kat sini dulu. Gambar rajah ni dulu. Sekejap. Okey. X bersama dengan kosong, Y ataupun fx Y bersama dengan fx ini bersama dengan fx. Sekejap. Y jadi 1 kan? Okey. Kalau X bersama dengan 1, dia pergi ke mana? Y dapat jadi bersamaan dengan negatif 2. Kalau X bersama dengan 2, kalau X sama dengan 2, dia dapat negatif 3. Negatif 3. Okey, sekarang kalau X sama dengan 3, X sama 3, negatif 2. Negatif 2. Kalau X bersama dengan 4, Negatif 1. dapat 1. Jadi di sinilah kita katakan sebagai many to one. Many to one. Maksudnya dia memetakan lebih daripada 1 kepada 1. Sini ada 1, sini ada many 1, 2. Sini pun sama juga. Ada 1 sini, tapi dia petakan oleh 2. Kecuali kat sini saja yang 1, 1. Okey, disebabkan ada 1 atau lebih hubungan many to one, makna keseluruhannya kita panggil sebagai many to one. Many to one. Okey, mengikut gambar rajah tu. Kalau kita lukis graf pula, kita tengok apabila X bersama dengan kosong, Y bersama dengan 1. Nampak sini? Dia punya point dia. Okey? X bersama dengan kosong, Y bersama dengan 1. Jadi dia koordinat dia 0, 1. Seterusnya, bila X bersama dengan 1, Y bersama dengan negatif 2. Dah ada dah. 1, negatif 2. Okey, apabila X bersama dengan 2, Y jadi negatif 3. Ataupun fx lah, jadi negatif 3. Apabila X bersama dengan 3, Y bersama dengan negatif 2. Dan last sekali, apabila X bersama dengan 4, Y bersama dengan 1. Jadi nampak tak bintik 3? Ada 5 bintik 3 ni. Bintik 3, bintik merah ni. Nampak kan? Okay, kalau saya sambungkan, dia akan dapat bentuk yang kita panggil sebagai tadi smiley face. Smiley face. Inilah dia bentuk quadratic function. Okay, smiley face. Inilah bentuk quadratic function. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Apabila kita dapat bentuk quadratic function dia, bermakna dia adalah many to one. Many to one kat sini. Okay. Next Ada apa-apa nak tanya tak di sini? Dafi? Tak ada ke? Cuma Faham Okay, good. Alright. Okay, kita nak tengok pula characteristics of quadratic function graph. Karakteristik. Yang mulanya kita tengok apabila untuk quadratic function yang X dia positif bukan X sebab A A dia positif. Kita akan dapat smiley face. Okey, yang pentingnya kita nak cerita tentang dia punya karakteristik. Dan apabila kita A dia adalah negatif, kita akan dapat satu garis lengkung set face. Tetapi apa yang special tentang quadratic function ni, apa dia tahu? Dia ada garisan warna hijau tu, iaitu axis of symmetry. Axis symmetry ni kita panggil dalam bahasa Melayu dia paksi simetri lah. Paksi simetri. Paksi simetri ni maksudnya apa? Maksudnya sebelah kanan dan sebelah kiri serupa je bentuk dia. Sebelah kanan belah paksi simetri dengan belah kiri dia serupa.
serupa je. Macam kita letak cermin lah tau. Kita letak cermin dekat paksi simetri tu, kita akan dapat image dia serupa saja dengan objek dia. Macam itulah. Okey, ini adalah satu karakteristik of quadratic function. Salah satu daripada ciri. Karakteristik ni maksudnya ciri lah. Karakteristik ni ciri. Ciri-ciri sebab dia plural karakteristik, jadi ciri-ciri lah. Lebih daripada satu ciri. Ciri-ciri of quadratic function graph. Satu, dia ada axis of symmetry, okey. Penting ni kena kita kena tahu. Yang kedua, perkara yang kedua, karakteristik ciri yang kedua ataupun the second characteristic is itu warna merah tu. Nampak tu? Ini yang kita panggil sebagai minimum point. Minimum point. Maksudnya point yang paling minima lah. Dia tak boleh pergi rendah lagi daripada tu. Okey, tengok dia punya garisan lengkung dia pergi turun. Dia masih turun lagi, turun sampai ke sini dia tak turun lagi dah. Dia akan naik balik. Sebab itulah kawasan yang si bulat merah ni dipanggil sebagai minimum point. Okey? Dan kalau kita petakan ke sini, ke sebelah paksi dia, okey, kita panggil sebagai minimum value of fx. Minimum value of fx. Dekat situlah minimum value. Di pada minimum point. Ini sekiranya A adalah positif bila dia muka senyum. Okey, faham tak Syafiq? Faham. Okay, secondly, sekiranya muka dia sedih, dia akan ada maximum point. Maximum point. Tadi minimum point Ini maximum point pula. Kenapa kita panggil maximum point? Sebab dia tak boleh naik lebih tinggi daripada tu dah. Cuba tengok daripada kiri. Dia naik dan naik lagi. Naik lagi sampai kat situ saja. Maximum point tu. Dia tak boleh naik lagi dah. Dia akan turun pula. Itu dipanggil maximum point. Kalau kita petakan kepada paksi Y tu, kita akan dapat maximum value for fx. Maximum value lah. Dia tak boleh melebihi dah maximum value tu. Boleh faham tak? Okey. Ingat satu perkara apabila A positif, A lebih daripada kosong, dia akan jadi muka senyum. Ataupun smiley face. A negatif je, A kurang daripada kosong, dia akan jadi sad face. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak buat nak bagi latihan. Tak ada soalan Okey, latihan Latihan dia tak susah sangat Ni dia latihan. Ambil daripada buku teks juga. Buku teks juga ni. Nombor 1. Determine whether the shapes of the following graph of quadratic function is smiley face or sad face. Smiley face or sad face. Okay, take a look at A. Fx is equal to x squared minus 4x plus 1. Okay, ini rasanya sad face atau smiley face? Smiley. Smiley face. Kenapa? Sebab A dia positif. A dia positif, exactly. Ataupun saya tak biar tulis smiley lah, saya tulis dia bentuk dia. Bentuk smiley face. Macam tu. Okay, fungsi gx pula. Gx function. Negative x squared plus 2x plus 4. Minus 4. Ini sad face or happy face? Sad face, Sebab apa? A dia negatif. Negatif, sebab A dia negatif. Very good. Alright. Kita done with question 1. Let's go into question 2 now. For each graph of quadratic function fx equal to a x squared plus bx plus c below, state the range of value of a. Range of value of a maknanya dia menjulat kepada nilai a, and state whether the graph has maximum or minimum point. Kita beritahu sama ada dia ada minimum point ataupun maximum point. Okey, cuba tengok a sini. Apa range of value of a? A apa dia? Kalau A range dia
5, C. Jadi apa? 4. Bukan tembak-tembak. Dia suruh cari julat. Julat nilai A. Okey, untuk 3 to 5. Macam tu lah. bukan. Sekarang ni nilai A dia positif ke negatif? Positif. Positif kan? So kalau positif, A is greater than what? Greater than 0. Greater than 0. Itu dia punya julat. Itu yang dia nak cari range ni. Itu range of value of A. Okay? Julat dia. Alright. Sekarang, soalan A ni, dia ada maximum point ke minimum point? Minimum. Minimum point dekat situ. Minimum point. Okay, beralih kepada B pula. Okay, by the way, dia punya paksi simetri di sini. Minimum point dengan maximum point sentiasa berada pada paksi simetri. Okay, B. Apa julat A? Lower. Apa dia? Lower than 0. Ya, less than 0. Less than 0. A less than 0. Ini kita panggil A greater than 0. Okay, A less than 0, A greater than 0. Okay, dia ada paksi simetri dekat sini. Axis of symmetry. So dia ada minimum ke maximum point? Maximum. Maximum di sini maximum point. Okay, so far so good. Okay, so far at least saya tahulah. Syafiq memang tahulah benda ni. Ini basic lagi ni. Belum lagi. Kita belum pergi advance lagi. Okay. Saya tak pasti Syafiq boleh nampak ke tak. Tapi Syafiq boleh tak buka buku teks kejap? Buka buku teks. Tengok self practice 1.1b. Soalan 3. 1.1b. 1.1b. Ada tak? Ada. Ada. Nombor 3 sama kan? Sama. Sama kan? Okey, cuba tengok situ. Dia punya soalan dia, determine the maximum or minimum point and state the equation of the axis. Equation of the axis of symmetry for each graph of quadratic function below. Okey, sebab kalau Syafiq tengok screen monitor pula. Screen telefon tu kecil sangat kot. Mungkin tak nampak. Jadi tengoklah buku teks tu. Okey, boleh tak rasa-rasanya Syafiq bagi tahu saya A ni dia ada minimum ke maximum point? A minimum. Minimum point. Apa minimum point dia? Apa value minimum point dia? Minimum point tu. 4. Okay, sorry. Determine maximum or minimum point. Okay. Ini minimum, maximum ke minimum? Sorry, minimum kan? Minimum. Okay. Axis of symmetry? Axis of symmetry 4. Okay. Jangan sebut 4 saja tau. Kita sebut axis of symmetry is kat sini ni. Kita sebutkan persamaan dia. Persamaan dia apa dia? X is equal to 4. Jangan sebut 4 saja. X is equal to 4. Sebab itu ada nilai X pada paksi X. X equal to 4. Itu dia punya paksi simetri. Okey, boleh? Okey. Okey, boleh tak nyatakan apa dia nilai minimum point dia? Negative 15. -15. Okay, negative 15. Ini dia punya minimum point. Negative 15. Okay, good. Okay, B pula. Maximum ke minimum point? Maximum. Maximum point. Okay, can you tell me what is the value of the maximum point?
The value. Apa nilai maximum point tu? Nilai maximum point dia. Susah juga tu. Berapa tu? 13.5. Berapa? 13.5. 30.5? 13.5. Yes. 13.5, okay. 11, 12, 13, 13.5. Okay, betul. 13.5, very good. 13.5. So that's the maximum point. Okay, axis of symmetry? Symmetry is 3. 3, Okay, jangan sebut 3 saja. Sebut apa? X is 3. X equal to 3. X equal to, equal to 3. Okay, itu praksi symmetry. Axis of symmetry. Okay, next. C. Question C. Okay, maximum point ke minimum point tu? Maximum point. Okay, maximum point. So what is the value of that maximum point? 4. 4, exactly, 4. Okay, axis of symmetry? Axis of symmetry is negative. X is negative 2. X equal to negative 2. Negative what? 2. Negative 2, okay, very good. Okay, negative 2 here. Very good. Alright, good. Okay, D. D is minimum point. Minimum point. Okay, do you think you can tell the value here? Or the minimum point? The minimum point is negative 2. Negative 2, Yes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, negative 2. That's good. Yes, negative point. Minimum point is negative 2. Very good. Okay, axis of symmetry. X equal to 3. X equal to 3. 3. Yes. I don't think so lah. Take a look at this, This is 4. And this is 0. 2. X equal to 2. Okay. So that is the axis of symmetry. Okay, very well. Okay, so far so good, Shafi? Yes. Boleh lagi, Okay. Okay, I'm going to push this a little bit further, okay? Okay, we are looking into the effect of changing the values of the constants. Kita akan lihat satu persatu. Kita akan Kita akan merubah nilai A, B dan C. Dan apa akan berlaku apabila kita tukarkan nilai A, B dan C tu. Kita mulakan dengan nilai A. Nilai A, Kita tengok sini. Kita ada satu garis lengkung yang pertama. Fx bersama dengan 4x kuasa 2. Kalaulah saya tukar nilai A dia, nilai A sekarang ni berapa nilai A dia? Nilai A dia 1. Cuba tengok fungsi ni. Berapa nilai A dia? Alamak. 4. Nilai A dia 4, A equal to 4. Now I'm changing the value to become 2. Nampak dah situ? Bila kita tukar kepada 2 saja, dia punya graf dia akan menjadi melebar, wider. Okay. The green is wider. Okay, ataupun mungkin saya tunjuk GeoGebra sini sekejap, Saya klik GeoGebra sini, tengok sendiri. Okay, GeoGebra ni pun cantik juga. Okay, sekarang ni cuba tengok kat sini. A bersama dengan berapa ni?
0.2. 0.2. Okay, sekiranya saya besarkan nilai A, dia akan jadi apa? Mengecil. Dia akan jadi mengurus, jadi kurus. Makin besar nilai A, dia akan jadi lebih kurus. Nampak tak? Yes. Bila kecilkan saja, dia akan jadi gemuk. Wider. Kita boleh main-main kat sini. Nilai A. Boleh juga saya tunjuk dia dekat menggunakan aplikasi ni, Desmos. Saya delete ni sekejap. Okay, saya tunjukkan. Okay, ni. Okay, nilai A dia berapa ni untuk graf pertama ni, warna marun ni? 4. 4. Okay, number 4. Okay, katakanlah saya tukarkan. Saya buat satu lagi fungsi bersama dengan 2x kuasa 2. Kuasa 2 tambah 3x. Yang lain sama, B dengan C sama lagi. Dia ni lah. Ini bukan, not a very good example. Sekejap saya tukarkan dia. Saya tukarkan dia jadi 4x squared dulu. Fx bersama dengan 2x squared. Tengok apa jadi warna biru. Dia akan jadi lebih gemuk. Nampak? Kalau saya bubuh satu lagi, fx bersamaan dengan x squared saja. Warna hitam dia jadi lebih gemuk, jadi wider. Kalau saya bubuh setengah katakan, fx bersama dengan 1/2. 1/2 x kuasa 2. Dia jadi lebih gemuk. Nampak warna merah ni, warna maroon. Katakan saya buat lagi kecil. Bersama dengan 1/10 lah pula katakan. X kuasa 2. Dia dah terlalu gemuk dah, tak nampak dah. Gemuk sangat. Jadi gemuk sangat dah. Saya zoom out sekejap, baru nampak. Dia jadi gemuknya macam mana. Okey? Okay, saya tukar ni pula. Saya kata kalau saya bubuh negatif 4 pula. Nampak negatif 4. Yang bawah. Dia pergi jadi set face kan. Katakanlah saya bubuh nilai fx bersamaan dengan negatif 2 x kuasa 2. Warna hijau tu, nampak? Dia jadi gemuk. Dia nombor ni jadi kecil saja kan. Dia jadi lagi gemuk. Fx sama dengan tolak x kuasa 2. Dia jadi lebih gemuk lagi. Hanya dia muka sedih lah. Fx bersama dengan negatif 1/2. X kuasa X kuasa 2. Tengok, jadi lebih gemuk. Katakan saya bubuh pula fx kuasa negatif 10 pula. Negatif 10, 1/10. Bukan negatif 10, negatif 1/10. X kuasa 2. Dia jadi lebih gemuk. Nampak kan? Nampak ya? So itu dia apa perubahan yang akan berlaku sekiranya kita mengubah nilai A yang positif jadi lebih kecil ataupun A negatif yang jadi lebih besar. Jadi lebih besar lah. Dia akan jadi lebih gemuk. Okey. Ni dia. Okey. Sama juga, yang ni. Sini adalah fx bersama dengan negatif 4x kuasa 2. Sama macam kita buat tadi tu. Fx bersama x kuasa 2. Dan negatif 4 tadi. Apa dia? Makin kecil nombor makin besar. Ya betul. Dia makin wider. Sekejap saya tulis. Wider. This is thinner. Lebih kurus. Thinner. Wider, fatter. Boleh fat, tapi wider lah. Wider. Okay. So maksud dia, the value of A changes
The value of A changes the shape and the spread of the curve. The width of the curve. Bagi saya tukar ni sekejap saya tukarkan nota dia. Mana dia tadi? Mana dia? Di sini. Saya tukarkan sekejap. Bagi betul sikit. Where the shape and the width of the curve. W-I-D-T-H. Width. Width maksudnya how wide. Wide lah. Width dengan wide tu lebih kurang sama lah. Cikgu, cerita kamera tak apa yang Apa dia? cerita kamera tak apa kan sebab ada adik-adik. Okey. Tak apa. Boleh tutup kamera, tak apa. Ada adik-beradik, tak apa. Okey, boleh faham tak? Value of A changes the shape and the width of the curve. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada ke? Okey, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Kita akan cover lagi. Okey, sekarang kita dah mengubah nilai A. Kita sekarang nak ubah nilai B pula. Kat sini Sekarang ni kita ada satu curve 4x kuasa 2 tolak 3b. Kita 3b lah pula. Sekejap saya betulkan sekejap Saya betulkan. Bukan 3b, 3x. 3x. Okey, 3x. Sekejap. 3x. Perbetulkan. Okey. 4x kuasa 2 tolak 3x. Kita buka GeoGebra sekejap GeoGebra di sini. Okey, tengok. Tengok sekarang ni, nilai B dia berapa sekarang ni? Boleh nampak tak? Tak nampak je. Kecil sangat 4 berapa ni? Negatif 4.4. Ya, negatif 4.4. Tengok sekarang saya cuba tukarkan nilai dia. Nampak tak dia punya perbezaan dia? Nampak dia bergerak. Dia bergerak ke kiri. Dia bergerak kiri kanan. Nampak? Okey. Bila dia muka smiley face saja, saya besarkan nilai B, dia akan bergerak kiri. Smiley face, dia akan bergerak ke kiri apabila nilai B ditingkatkan. Apabila nilai B dikurangkan, dia akan bergerak ke kanan. Okey, saya boleh juga tunjukkan dekat sini. Katakanlah saya ambil positif 4 dululah. Tambah 3x. 3x kat sini. Alright, katakanlah saya tukarkan nilai B kepada nilai yang lebih kecil. Fx sama dengan 4x kuasa 2. Nilai A tak berubah. Tapi saya berubahkan nilai B dia. Katakan saya berbuat X saja. X ni warna merah. Warna biru, sorry. Dia sudah berubah ke kanan. Apabila saya mengecilkan nilai B. Saya berbuat nilai B yang negatif pula. 4x kuasa 2. Ya. Okey. Syafiq ada situ? Ada. Okey. Cuba tengok. Kalau saya buat negatif 3 pula. Dia akan berubah ke kanan. Kita kecilkan nilai B. Dia pergi ke kanan. Sekiranya dia bentuk smiley face. Okay. Cuba kalau saya bubuh negatif pula. Negatif. Tengok dia sekarang set face. Saya cuba kecil. Dia akan bergerak. Saya kecilkan nilai B. Negatif 4x kuasa 2. Katakanlah tambah 1 tambah x lah. Dia akan bergerak ke kiri pula. Boleh kita kecilkan dia. Kalau saya bubuh negatif value pula. Ini masih lagi negatif 4x kuasa 2 tolak 3x. Nampak? Dia pergi ke kiri pula. Dia pergi ke kiri. Yang tadi tu dia bergerak ke kanan kalau kita kecilkan. Sekarang ni dia bergerak ke kiri pula bila kita kecilkan.
Dia depending sama ada dia smiley face ataupun sad face. Okay? Ya. Okay, kita kembali kepada sini. Tengok dia punya animation dia. Tengok graf tu tau. Okay, bila kita ubah ke nilai B dia akan berubah ke sana. Nampak? Alright. Di sini, kita tengok nilai B dia negatif 3. Bila kita besarkan nilai je, dia jadi positif 3, dia akan bergerak ke kiri. Itu maksud dia. Okay? Boleh faham ni, Syafiq? Faham. Alright. Bermakna, changing the value of B changes the axis of symmetry. Dia punya paksi simetri dia berubah. Itu maksud dia. Dia berubah lah. Dia berubah ke sana. Paksi simetri dia berubah. Bagi ke kiri pula. Okay, Okay, pastikan ingat dan faham tau. Ini semua penting. Nanti nak exam ni, nak jawab soalan kena tahu. Dia punya characteristic of quadratic function. Okay, kita dah tengok dah effect of changing A and effect of changing B. Sekarang kita nak tukar C pula. Kita nak tukar nilai C pula. Tengok sini. Okay, fungsi dia apa dia? Fungsi dia ialah 4x kuasa 2 tolak 3b tambah 1. Okay. 4x kuasa 2 tolak 3b pula. 3x. Masya Allah. Silap saja tulis. 3x. Betul kan? X delete B. Sini pun sama juga. X delete B. Okay. Saya buka GeoGebra dululah. GeoGebra lagi. Okay, tengok di sini. Nilai C ni berapa? Nilai C dia kosong. Saya besarkan C dia. Tengok bagaimana. Dia pergi naik ke atas kan? Kalau saya kecilkan C, dia turun bawah kan? Tapi dia menegak. Dia menegak. Exactly. Dia menegak saja. Dia kan macam tu je. Menegak saja. Vertical lah panggil. Menegak saja dia tukar. Dia shifted vertically. Alright. Good. Lalu nampak situ. Silap. Okay ni. Cuba tengok animation dia. Sekarang ni nilai C dia 1. Sekarang saya besarkan nilai C dia. Dia akan naik ke atas. Sekarang ni nilai C dia 5. Daripada 1 ke 5 dia akan naik 4 anak tangga. Dia naik 4 anak tangga. 4 unit lah. Iaitu 5 tolak 1. 5 tolak 1 dia naik 4 naik tangga. Yang lainnya sama. 4x tolak 3x. Oh Allah, saya tu dah plus 3x pula dah. Perbetulkan juga. Ini sepatutnya negatif. Negatif. Jangan silap. Negatif. Itu negatif. Nilai A dan B tidak berubah. Saya ubahkan dia adalah nilai C nya saja. Okey. Nilai C saja yang berubah. Nilai B dan A tidak berubah. Okay. So, changing the value of C changes the vertical position. Dia menegak. Vertical position of the curve. Dia menegak. Dia boleh turun bawah, dia boleh naik atas. Makin tinggi nilai C, makin tinggi dia naik. Makin kecil nilai C, makin turun dia naik. Dia makin turun dia naik pula. Makin rendah dia turun. Boleh faham? Boleh ke? Okey, tak susah kan? Okey, kita tengok contoh. Alright. Okey, bila kita go forward, kita pergi lebih jauh, dia akan jadi lebih susah tau. Dia akan jadi sedikit lebih susah. Jadi cubalah faham apa saja yang diterangkan supaya moving forward dia akan jadi lebih mudah untuk Syafiq. Dia tak jadi lebih susah lah. Okay. Walaupun soalan ni jadi lebih susah, tapi hopefully Syafiq boleh faham dengan kita apabila kita progress kepada kepayahan yang lebih tinggi. Alright. The quadratic function of fx equal to x squared minus 3x plus c. Okay, dia ada tulis c sini. Kita tak tahu nilai c. Okay.
passes through a point A as given below. Okay, A ni boleh jadi 0,4, boleh jadi -1,3. Alright. Calculate the value of C for each of the following cases. Calculate the value of C. Kira nilai C. Nilai C. Nilai C dia suruh kita kira. Okay, ini contoh tau. Saya tunjukkan cara jalan. Tengok Okay, untuk soalan A ni ada dua cara. Saya tunjukkan cara yang pertama. Dia kata apa? Passes through GH passes through A 0, 4. Which means to say, maknanya when X is equal to 0, then Fx is equal to 4. Okay, ini X tau. Ini pula Fx ataupun Y lah. Y ataupun Fx Macam mana? Ini apabila dia kata dia melalui titik A 04. 0 ada nilai X. Kan? Dan 4 pula nilai Y. Ataupun kita Fx lah. Fx pun Y je sama lah lebih kurang. Oh. Okay. Jadi apa kita buat? Maknanya fungsi asal dia ialah Fx bersamaan dengan X kuasa 2 tolak 3X plus C. Tetapi F0 apabila X bersamaan kosong F0 is equal to 4. Dapat dari sini. Ini X, ini pula Fx Bukan Fx tu 4 Bukan Fx tu 4 lah. Maknanya F0 tu 4. Tak tak? F0 tu 4. Okay. Apabila kosong 4. Maknanya apabila kita gantikan kosong pada X ni kita gantikan kosong bermakna X kuasa 2 tu dia jadi 0 kuasa 2. 0 kuasa 2 tolak 3. Sekejap saya bagi cantik sikit nombor 3 ni. Tak nampak macam 3. Tolak 3 darab kosong tambah C bersama dengan 4. Okey, faham tak sini? Faham. Bermakna 0 tolak 0 tambah C bersama dengan 4. Maknanya C berapa? 4 tolak 4. Yalah, 0 tolak 0 ialah 0. C bersama dengan 4 lah. Macam tu saja. Faham kan? Macam itulah cara dia. Okey. Satu perkara lagi. Tahu tak ini sebenarnya untuk fungsi adalah kita panggil sebagai y-intercept? Tahu kan? Maknanya kalau kita ada graf, okey, ini adalah y-intercept. Faham tak? Faham. Ini paksi y, ini paksi x. Apabila dia kata 04, 04 bermakna apa? Bermakna apabila x bersama dengan 0, y bersama dengan 4. Betul tak? Maknanya itu adalah 04. Bermakna y-intercept ni ialah Fx. Y-intercept adalah y bersama dengan 4. Dan C tu pula adalah y-intercept. Okay? Jadi kita boleh guna cara yang kedua yang lebih cepat. C is equal to 4. Terus sebut je. Sebab apa? Sebab ini adalah y-intercept. Kan? Sebab C adalah y-intercept. So, C ada bersama dengan 4. Senang. Tak payah langsung kita kira panjang-panjang ni. Tak payah langsung. C bersama dengan 4. Sebab dia apa? Sebab dia 0 dan 4. Tanya kalau B tu, jawapan dia 3 je lah. Tak. B tak boleh sebut 3. Sebab apa? Sebab nilai X ni negatif 1. Bukan 0. Apabila X bersama 0, barulah Y tu sebagai Y-intercept. Faham tak? Faham. Jadi untuk B, kita tak ada pilihan. Untuk B, kita kena jawab. Okay, macam yang tadi tu. Kita kata dia passes through point A, -1, 3. Maknanya,
when x is equal to minus 1, fx is equal to 3. Ataupun kita sebut sebagai f minus 1 equal to 3. Okay, jadi kita bubuhkan dia punya fungsi asal dia. Fungsi asal dia adalah fx sama x kuasa 2 tolak 3x plus c. So, negatif 1 kuasa 2 tolak 3 darab negatif 1 tambah c bersama dengan 3. Kita selesaikan ni. Okay, first of all, negatif 1 kuasa 2 jadi bersama dengan apa? Yang ni. Sekejap. Negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi positif positif 1 tau. Okay. Kemudian negatif 3 darab negatif 1 dapat apa? 3. Positif 3. Positif 3, very good. Plus 3 equal to 3. 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah c sama dengan 3. So c sama dengan berapa tu? C sama dengan 3 tolak 4. Exactly, very good. Okay, maknanya kita pindahkan 4 tu ke kanan, dia jadi negatif 4. Maknanya c sama dengan 3 tolak 4. Maknanya c bersama dengan apa? Negatif 1. Exactly. Jadi itu cara dia. C sama dengan 3 1. Negatif 1. 3 ni bukan y-intercept 3 y-intercept bukan y-intercept. Dia hanya y-intercept apabila nilai x ni kosong. Macam inilah. Apabila x ni kosong, jadi 4 tu adalah y-intercept. Okay? Faham. Faham Faham je. Very good. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okay. Kita pun dah tinggal 3 minit saja. So, 4 ke ni? Ada banyak lagi ke? Tak ada. Ini satu. Saya rasa saya cover example 3 ni. Kemudian latihan selepas tu Syafiq buat kat rumah. Okay? Okay. Tengok The diagram shows two graph of quadratic function y bersama dengan y equal to fx. Okay. And y is equal to gx. Dia ada y bersama dengan fx, ada gx. Ini gx, warna hijau ni, dan fx warna biru. Okay. Drawn on the same axis. Okay. The diagram shows two graph of quadratic function y is equal to fx and y equal to gx drawn on the same axis. State the range of values of p. State the range of the values of p. Maknanya dia suruh cari julat nilai p. Julat nilai p. Nampak sini? Di sini ada p. Di sini ada 3. Alright. Tadi kita dah belajar dah. Y, mana satu yang lebih gemuk? Warna hijau ke warna biru? Warna hijau. Hijau Y yang hijau ni kita katakan sebagai wider. Yang biru ni thinner. Lebih kurus. Okey. Kalau kita nak graf dia menjadi wider daripada fx ni, coefficient of x squared ataupun nilai a tu kena lebih kecil ke lebih besar daripada 3? Lebih besar kot. Kecil-kecil. Lebih kecil. Bermakna nilai p dia kecil lagi, nilai p ni adalah lebih kecil daripada 3. Alright? Okay, kita kata julat dia apa? P is less than 3. Less than 3. Less than 3. Okay, tapi ini tak siap lagi tau. P is less than 3 because what? Because gx is wider than fx. Okay? Tapi tak habis lagi. Cuba tengok garisan hijau ni.
Smiley face ke sad face? Smiley. Smiley face. Bermakna kalau smiley face, A ni greater than 0 ke A less than 0? Greater. Greater than 0. So A is greater than 0. A lah. Tapi in this case dia ganti dengan huruf P bukan A dia kata dengan P lah. Jadi kita kata P is greater than 0 lah basically. P is greater than 0 because Gx has smiley face. Smiley face. Okay, sekarang dia punya range is then P must be greater than 0 but must be less than 3. So ini dia punya range dia. Ini dia punya julat dia. Ini dia jawapan yang soalan ni suruh kita cari. Cikgu. Ya. P tu memang memang tak ada 3 ke macam P saya nak bentuk dia ni. Tunjuk kat skrin ke apa? Yang ada bawah ni. Sekejap. Ni tak ada, ni tak ada. Bukan ni. Sekejap. Mana dia? Oh, you tunjuk dekat kertas Saya tak tengok. Yang ada tamu juga tu. Yang sama juga bukan. Bukan Bukan. Dia tak boleh sama juga. Dia kena less than. Sebab apa? Sebab kalau sama juga, dia akan jadi betul-betul atas garisan biru. Tetapi disebabkan garisan hijau tu dia lebih gemuk. So dia tak boleh jadi sama dengan 3. Dia mesti less. Mesti kurang dalam 3. Dan juga disebabkan dia smiley face, dia kena lebih daripada kosong. Tak boleh bersama dengan kosong. Kita tak boleh letak sama, dia tak boleh letak macam ni. Tak boleh. Okay, tak boleh tau. Okay, fine. Jadi P antara kosong dengan 3 macam ni lah. P is greater than 0 but less than 3. Jadi itu dia jawapan dia untuk example 3. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Faham. Okay, kalau tak ada tanya, kita dah habis dah sesi ni. Tapi kita ada self practice 1.1c. Sama macam buku teks. Jadi yang ni Syafi buat kat rumah tau. Baik. Okay, jadi cuba buat sebelum kelas minggu depan lah. Okay.